Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Taqiyuddin pada tahun 4 daripada Fakulti Sains Kesihatan. Hari ini saya akan menerangkan projek tahun akhir saya, iaitu tinjauan sistematik bahan berbahaya dari cair dan kesannya terhadap manusia. So, sebagai pengenalan, vape ini telah didapati semakin meningkat penggunaannya serta semakin kena ramai. Walau bagaimanapun, disebabkan vape masih baru diperkenalkan di peringkat global, kajian jangka masa panjang, kesan jangka masa panjang penggunaan vape ini masih tidak banyak. Manakala soal sidik yang dibuat pada tahun 2022 menunjukkan seramai 33.7% daripada 1,200 responden pernah menggunakan vape. Dan bayangkan, ini merupakan persentage pengguna vape di Malaysia. Hal ini membimbangkan kerana terdapat sebuah laporan yang menyatakan masalah kesihatan disyaki sebabkan oleh penggunaan vape yang berpanjangan. Tambahan lagi, berdasarkan pemantauan yang dibuat oleh KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, jualan vape dan e-cair berlaku di luar kawasan sekolah. Sebelum kita pergi ke hasil dapatan kajian, mari kita kenali dulu apa itu vape dan e-cair. So, vape merupakan peranti yang dicipta oleh Honli, iaitu ahli farmasi di China pada tahun 2003. Walau bagaimanapun, blueprint vape telah dipatenkan sejak zaman Perang Dunia Kedua lagi. Di dalam vape terdapat 3 komponen utama, iaitu mode, iaitu penjada wap, coil yang memanaskan e-cair, cartridge yang mengisi e-cair, dan air sekali e-cair yang menghasilkan wap. Seterusnya adalah e-liquid ataupun e-cair. So, e-cair adalah jus yang digunakan dalam vape untuk menghasilkan wap yang akan disedot oleh pengguna. So, terdapat 4 komposisi utama di dalam vape, iaitu yang pertama nikotin, propylene glycol, glycerin tumbuhan serta ethylene glycol. Pernyataan masalah bagi projek ini adalah peningkatan penggunaan vape menimbulkan kebimbangan terhadap tahap kesihatan pengguna, terutamanya kesihatan sistem respiratori mereka. Manakala persoalan kajian pula adalah apakah bahan-bahan yang terkandung dalam e-cair serta risiko kesihatan yang timbul daripada penggunaan vape secara berterusan. Dalam kajian ini terdapat satu objektif utama, iaitu mengkaji kesan bahan bahaya dalam e-cair. Terdapat 3 objektif spesifik pula, iaitu yang pertama, mengenal pasti bahan bahaya yang terdapat di dalam e-cair. Yang kedua, mengenal pasti masalah kesihatan yang berpunca daripada bahan berbahaya dan dikongsi dalam e-cair. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti trend vape dalam kalangan remaja pada masa kini. So, berikut merupakan metodologi kajian saya yang tidak akan diterangkan lebih lanjut kerana telah diterangkan pada pembentangan sebelum ini. So, kita teruskan pembentangan hari ini dengan hasil kajian saya. So, berdasarkan objektif 1 dan 2, terdapat 4 bahan yang berada dalam e-cair yang berpotensi menjadi bahan beracun, iaitu yang pertama propylene glycol, kedua glycerin tumbuhan, yang ketiga ethylene glycol serta nikotin. So, kita mulakan dengan propylene glycol. Propylene glycol ni merupakan bahan yang diiktiraf daripada FDA ataupun generally recognized as safe substance. Walau bagaimanapun, terdapat kajian yang menunjukkan jika propylene glycol ni masuk kepada kulit, ia akan memudahkan substance atau bahan berbahaya yang lain masuk kepada kulit. Tambah lagi, terdapat individu yang mempunyai alahan pada propylene glycol ni. Maka oleh itu, menunjukkan vape boleh mendatangkan mudarat bukan saja pada pengguna tetapi orang awam di sekitar mereka juga. Okay, selain itu, terdapat juga kajian yang menunjukkan propylene glycol ni yang penggunaan yang berpanjangan akan mendatangkan asmat ataupun lelah. Terdapat kes yang dilaporkan, iaitu seorang wanita yang berusia 21 tahun dikejarkan ke hospital di bahagian ED ataupun Emergency Department selepas 4 hari demam, batuk serta sesak nafas. Selepas beberapa hari, simptom tersebut makin teruk dan puncanya tidak dapat diketahui. Berdasarkan sejarah kesihatan wanita tersebut, didapati tiada apa-apa penyakit kronik serta wanita tersebut juga tiada sejarah melancong ke tempat lain. Tetapi berdasarkan consultation, didapati wanita tersebut telah menggunakan vape selama 4 bulan secara berterusan. Sesak nafas, PG juga boleh menyebabkan masalah buah pinggang, dan hal ini kerana badan manusia boleh sentiasa menghasilkan propylene glycol sebanyak 20 mol per kg per hari. Dan jika terdapat propylene glycol yang berlebihan, badan akan menjadikan propylene glycol itu kepada asid laktik yang jika ia berlebihan boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Bahan yang seterusnya adalah glycerin tumbuhan ataupun VG. Seperti propylene glycol, VG juga merupakan bahan yang selamat digunakan. Tetapi terdapat satu ujian yang dilakukan pada tikus menunjukkan
pendedahan VG yang diwakkan selama beberapa hari atau beberapa bulan menyebabkan ketebalan trakea pada tiga tersebut dan menyebabkan kesesakan nafas. Walaupun tidak dapat ditentukan sama ada manusia juga akan mengalami situasi tersebut, tapi terdapat satu kajian yang dijalankan pada manusia yang menunjukkan jika didedahkan kepada VG akan menunjukkan gejala seperti cedera berit, muntah-muntah dan pening. Bahan yang ketiga adalah ethylene glycol. Ethylene glycol ni adalah bahan yang sama seperti etanol, iaitu depresan sistem saraf pusat ataupun depresan CNS. Dan ketoksikan utama dalam ethylene glycol ini berpunca daripada metabolismenya. Hasil daripada metabolit ethylene glycol ini akan menghalang pernafasan selular, akan menghalang metabolisme glukos serta serotonin, akan merencatkan sintesis protein serta menghalang replikasi DNA dan RNA ribosol. Dan antara gejala yang didapati apabila keracunan ethylene glycol ni adalah menghalang saluran pernafasan, kehilangan pendengaran serta gangguan visual. Bahan yang terakhir adalah nikotin. Seperti yang diketahui umum, nikotin ini akan menyebabkan ketagihan dan menyebabkan pengguna terus menerus mengambil bahan-bahan yang berbahaya dalam isi cair. Selain daripada ketagihan, nikotin juga akan menyebabkan green tobacco sickness, which is green tobacco sickness ini akan menyebabkan pengguna sakit kepala, loya, muntah, hilang selera makan dan menyebabkan jawatan jantung yang laju. Selain daripada green tobacco sickness, nikotin juga boleh menyebabkan kanser seperti kanser pankreatik, tumor, kanser payudara serta kanser paru-paru. Dan sebuah kajian menunjukkan nikotin boleh meningkatkan probabiliti seseorang diserang penyakit kanser paru-paru. Selain daripada kanser, nikotin juga menyebabkan masalah sistem reproduktif manusia. Bercontoh, bagi lelaki, nikotin boleh menyebabkan malfunksi ereksi zakar serta mengganggu spermatogenesis. Manakala bagi wanita pula, nikotin akan menyebabkan anovulasi kronik serta kitaran haid yang tidak teratur. Untuk objektif yang ketiga, iaitu trend vape di kalangan remaja, kajian terhadap kajian sidik yang dilakukan oleh United States pada tahun 2023 menunjukkan 7.7% pelajar sekolah menengah, iaitu di sekitar 13 hingga 19 tahun, merupakan pengguna vape yang tegar. Walaupun ianya bukanlah di Malaysia, tetapi kita tidak dapat deny yang remaja di Malaysia ini juga banyak menggunakan vape secara harian. Tambahan dengan masalah-masalah kesihatan yang mungkin akan menyerang mereka, perkara ini akan membimbangkan kita. Berdasarkan kajian, remaja-remaja ini mula mengambil vape atas beberapa faktor seperti pendedahan awal oleh orang dewasa di media sosial, keluarga yang tidak mengambil endah, pengaruh rakan sebaya serta gaya hidup mereka. Tetapi punca utama daripada kajian saya ialah vape dikenakan oleh media sosial sebagai peranti yang selamat untuk menggantikan rokok. Vape juga diiklankan sebagai peranti yang dapat membantu dan memberhenti merokok. Selain daripada itu, regulasi baru yang digubal oleh kerajaan, iaitu vape dikeluarkan daripada Akta Bahan Beracun, menyebabkan vape boleh dibeli oleh remaja bawah umur, dan ini menyebabkan sedikit sebanyak peningkatan penggunaan vape. So, berikut merupakan limitasi dan cadangan penambahbikan untuk masa akan datang. Limitasi yang saya hadapi adalah statistik penggunaan vape kebanyakannya diambil di luar negara. Dan cadangan saya adalah untuk kajian seterusnya memfokuskan dalam menaklukkan soal selidik dalam kalangan rakyat Malaysia bagi mendapatkan statistik yang lebih tepat untuk dibandingkan. Limitasi yang kedua adalah kajian jangka masa panjang tidak ditemui. Cadangan saya adalah untuk melanggan penerbit artikel-artikel yang lebih banyak memfokuskan kajian dalam bidang vape. Seterusnya yang ketiga dan terakhir adalah artikel yang membandingkan rokok, tembakau dan vape secara spesifik tidak banyak. Jadi saya mencadangkan agar pendidik-pendidik selepas ini melakukan lebih banyak ulasan artikel yang lebih spesifik untuk membandingkan fakta-fakta yang tidak tersusun. Secara kesimpulannya, eci cair secara teori mempunyai bahan berbahaya jika digunakan berlebihan. Terutama sekali bahan seperti propylene glycol, vegetable glycerin,
ethylene glycol yang pada asalnya merupakan bahan yang selamat digunakan, tetapi boleh menjadi racun jika berterusan dan berlebihan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna vape tu selamat jika digunakan, kerana vape kebiasaannya mempunyai nikotin yang umumnya diketahui ramai risikonya. Oleh itu, semua pihak yang bertanggungjawab perlulah bekerjasama dalam mengawal info-info yang kurang tepat mengenai vape bagi mengelakkan kekeliruan yang boleh meningkatkan lagi penggunaan vape di Malaysia, terutamanya di kalangan remaja. Sekian, terima kasih daripada saya.